akan nampak isu ISIS ataupun Daesh seolah-olah isu Syria ni tak penting. Bahkan orang kita dia lebih fokus isu Palestin. Beberapa hari kebelakangan ni bila Palestin diserang, hatta kalau 2-3 orang yang terbunuh, maka akan keluar dalam berita, akan keluar dalam akhbar tentang isu Palestin. Isu Syria dah dalam tempoh 6 tahun dulu, sekarang ni dah 8 tahun, dalam tempoh 6 tahun dulu, kata Presiden Erdogan, Presiden Turki, dia terlebih daripada 600,000 yang telah terbunuh. Jumlah tu berpuluh kali ganda daripada apa yang Israel lakukan sejak Israel ditubuhkan sebuah negara pada tahun 1948 sampai sekarang. Bukan sekadar dalam tempoh 6 tahun dulu yang Erdogan sebut tu, hatta jumlah yang dibunuh oleh bapa Bashar Assad, iaitu Hafiz Assad, pada tahun 1982 dalam peristiwa Hama, ataupun disebut sebagai Hama Massacre, dalam bahasa Arabnya Majzarah Hama. Selama 27 hari Hafiz Assad telah mengambil masa 27 hari menghantar tenteranya membunuh lebih kurang 40,000 orang. Namun isu Syria masih lagi tak mendapat tempat. Saya kira kenapa orang kita banyak fokus isu Palestin, bukanlah kita kata isu Palestin ni tak penting, kan? Tapi kenapa orang kita fokus isu Palestin? Sebab boleh jadi yang membunuh itu adalah Yahudi. So sentimen tu kuat. Macam orang Melayu dengan babi lah. Dengan pergi danau cari perempuan kan. Cari pelacur, tapi bila keluar je nak cari makanan halal. Kalau hidang babi tak mau. Sentimen. Walaupun dah tahu dia ni memang jenis kaki maksiatnya, tapi babi tak mau. Sentimen. Jadi begitulah orang kita ni. Walaupun saya rasa poin yang pertama sebab adanya Masjidul Aqsa, tapi poin yang lebih dekat sebenarnya adalah sentimen, kerana Yahudi yang membunuh. Oleh kerana di Syria yang membunuhnya adalah puak-puak Syiah, so kemarahan tu kurang. Bahkan lebih malang lagi apabila timbulnya perkataan perang saudara. Sebenarnya di Syria tak wujud istilah perang saudara ni, kerana puak-puak Syiah yang kufur sedang membunuh umat Islam Sunni di sana. So kita bertemu dengan Rabitatul Ulama Asyam, Kesatuan Ulama Asyam. Mereka menyebut tentang kejahatan puak-puak Syiah. Hatta Syekh Ali As-Sabuni sendiri menyebut, dia kata dulu kami duduk dengan Syekh Quraim Al-Rajih, Syekh Abdullah Rahal, Syekh Muwafaq, semua ulama-ulama ni menyebut tentang kami duduk dulu dengan Syiah seperti mana kamu duduk dengan Syiah sekarang. Tapi apabila mereka sampai satu tahap, mereka sanggup melakukan pembunuhan kepada kami sedemikian rupa. Sebab tu kita tak ada kompromi dengan puak-puak Syiah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Syiah di Iran, Syiah di Iraq, Syiah di Lubnan, mereka mencela dan memaki para sahabat Nabi SAW. Kenapa Syiah Melayu dia tak maki sahabat Nabi? Sebab taqiyah. Kan, berpura-pura duk selindung lagi. Satu ketika nanti, kalau Syiah sudah boleh diterima, tak mustahil benda ni akan mereka bawa. Hatta kalau tuan-tuan tengok Syiah Melayu yang 10 Muharram, tu baru tepuk dada tu. Kan? Kalaulah Syiah sudah boleh diterima di Malaysia nanti, tuan-tuan boleh tengok amalan-amalan yang mereka ambil parang, pukul tengah belakang tu, tak mustahil akan dibawa ke Malaysia. Baik. Syiah juga tuan-tuan, kalau kita tengok rukun iman dan rukun Islam mereka tak sama dengan kita. Tak sama. Mereka percaya kepada imamah. Percaya kepada imamah. Imam yang 12 tu.
kan. So mereka sekarang ni duk tunggu Imam Mahdi ya, imam yang ke-12. So 11 telah berlalu. Mereka wajib percaya, yakin dan ikut imam, sebab bagi mereka imam tu maksum. Cuma pada zaman Khomeini timbul satu persoalan, bila mereka wajib ikut imam, imam tak ada. So macam mana? So masa tu Khomeini dia menyebut tentang satu teori yang dinamakan wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni, sementara imam tak ada, kena ikut mana-mana hak ulama Syiah ni, termasuk pimpinan-pimpinan Syiah. Jadi kewajipan yakin dan ikut imam hak 12 tu, sementara tu telah berpindah untuk yakin, untuk percaya dan ikut para ulama Syiah yang ada sekarang. Tu wilayatul faqih. Jadi sebab tu pada ketika tu mereka sangat kagum dengan Khomeini. Hatta Khomeini kira macam nabi. Sebab bagi mereka imam tu maksum. Tuan-tuan, apa yang lebih merisaukan kita ialah puak-puak Syiah ni, dia punya ketaatan, walak dia adalah pada wilayatul faqih tu. Hatta Syiah Melayu sendiri, kalau tuan tengok di Facebook, kalau kita bantai pemimpin Malaysia, mereka akan tambah lagi 3 kilo, tolong bantai. Tapi kalau kita bantai pemimpin Iran, dia akan masuk serang kita. So ketaatan mereka sebenarnya pada siapa? Syiah ni memang bahaya. Jadi semasa pemerintahan Hafiz Asad, Syiah di Syria ni tak sampai 15%. Sikitlah. Berbanding Sunni, jumlah dia 74%. 74%. So Syiah yang tak sampai 15% ni, kebanyakannya Syiah Alawiyah ataupun disebut sebagai Syiah Nusairiyah. Ada juga Syiah Imamiyah sikit, ada Ismailiyah sikit, kemudian Druz. Campur semua kelompok ni tak sampai 15%. Pada asalnya Syiah Alawiyah ni, Syiah di Syria, dikira sebagai Syiah yang melampau. Maksudnya mereka sendiri, asalnya mereka tidak dikira sebagai entiti Syiah. Mereka waktu tu hanya dikenali sebagai Alawiyah ataupun Nusairiyah. Semasa pemerintahan Hafiz Asad, dialah yang telah menggerakkan usaha buat baik dengan Iran, bekerjasama dengan Iran, dan kemudian mereka minta supaya ulama di Iran menerima Alawiyah sebagai salah satu entiti Syiah. Akhirnya mereka diserap dan dijadikan salah satu kelompok Syiah yang dibenarkan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua sekalian, dia boleh main pakat-pakat macam tu ke? Boleh main pakat-pakat macam tu je. Kalau tuan-tuan tengok Alawiyah punya kepercayaan, mereka ni sampai tahap boleh mengagungkan pimpinan mereka, Hafiz Asad ke Bashar Asad ke, sampai ke peringkat Tuhan. Sebab tu video terlalu banyak kita dah tunjuk sejak 8 tahun ni, puak-puak tentera rejim Syiah sendiri, bila mereka tawan Sunni, mereka paksa kata Bashar adalah Tuhan. Banyak, terlalu banyak. Mereka seksa Sunni ni, kemudian mereka paksa suruh kata Bashar adalah Tuhan. Terlalu banyak. Jadi apabila kita bincang tentang isu Syria ni, sebab saya selalu sebut umat Islam hanya fokus isu Palestin. Bukanlah bermakna kita tak perlu fokus, tak. Kena fokuslah. Tapi jangan hanya melihat Palestin sajalah. Sedangkan apa yang berlaku di Syria berpuluh kali ganda jauh lebih dahsyat daripada apa yang berlaku di Palestin itu sendiri. Bahkan apa yang tentera rejim Syiah Bashar Asad lakukan, bagi saya tentera Israel mungkin tak pernah terfikir pun untuk nak buat macam tu.
Bukan kata dah buat, tak pernah terfikir pun untuk nak buat macam tu, kerana kejahatan dan kezaliman tentang rejim Syiah ni. Baik. Kenapa kalau isu Palestin boleh masuk dalam akhbar dan boleh masuk dalam berita, tapi isu Syria kita jarang tengok? Hatta dah ratusan ribu yang terbunuh, jarang keluar dalam berita, jarang keluar dalam akhbar. Setiap hari tuan-tuan, kita duk tengok minima puluhan yang terbunuh setiap hari. Kalau sekarang ni di wilayah Idlib. Idlib ni dia sempadan antara Syria dengan Turki. So selatan Turki. Satu-satunya negeri yang masih dikuasai oleh mujahidin. Yang lain semua habis. Semua habis, pokok Syiah dah habis. Jadi tuan-tuan, satu-satunya negeri yang masih dikuasai oleh mujahidin ni hampir setiap hari dibom. Hampir setiap hari. Baik. Beralih balik kepada topik kita, kenapa isu Palestin ni lebih ditumpukan berbanding isu Syria. Sedangkan kalau kita tengok isu Syria ni tuan-tuan, Nabi SAW telah menyebut Fustatul Muslimin Yaumul Malhamatil Kubra. Al-Ghutah ila janibi Madinah yuqalu laha Dimashq. Dan ada riwayat-riwayat yang lain juga, ada dalam Bukhari juga, tapi dengan matan yang berbeza. Kata Nabi, bila berlaku Malhamah Al-Kubra, perang akhir zaman. Tuan-tuan, perang akhir zaman ni bukan orang Islam je percaya, orang Kristian pun percaya, orang Yahudi pun percaya. Bahkan kepercayaan mereka mengatasi kepercayaan kita sendiri. Mereka buat persiapan ke arah itu. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yakhtabi al-yahudu min wara'il hajar wa syajar. Fayaqul hajar wa syajar ya Abdullah ya muslim hadha yahudiyyun min wara'i fata'ala faqtuluhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Kata Nabi, bila takkan berlaku hari kiamat, sehinggalah orang Islam akan bunuh pokok Yahudi. Ni kira dah hujung dah ni. Kemudian orang Yahudi ni, mereka akan lari berlindung sebalik pokok dan batu, kata Nabi. Sehingga kan pada ketika itu, pokok dan batu boleh berbicara. Bila orang Yahudi berlindung sebalik pokok, pokok akan kata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, hadha Yahudiyun min wara'i fata'ala faqtuluh. Ni ada Yahudi belakang aku, datang sini bunuh dia. Nabi kata, illal gharqad, melainkan satu jenis pokok, nama pokok tu gharqad, fa innahu min syajaril yahud, itu pokok orang Yahudi. Kalau tuan-tuan buat carian di Google, type gharqad, maklumat yang bakal tuan-tuan perolehi ialah pokok gharqad telah ditanam secara berleluasa di Israel. Kerana mereka faham pokok inilah yang akan menyelamatkan mereka bila berlakunya Malhamah Kubra nanti, perang akhir zaman nanti. Pokok ni yang akan menyelamatkan mereka. So mereka mengkaji, bahkan mereka percaya dan buat persiapan ke arah itu. Orang Islam bukan sekadar tak buat persiapan, bahkan mengkaji, ambil tahu pun tak mau. Tuan-tuan, sewaktu bila isu Syria ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam rantaian sejarah, daripada dulu lagi sampai sekarang, mana-mana kuasa yang nak mengambil Palestin, nak ambil Palestin tu, mereka terlebih dahulu mesti membebaskan bumi Syam secara keseluruhan, terutamanya Syria. So Syria itu bumi penting sebelum satu-satu kuasa nak ambil Palestin. So dalam kita duk meneliti sejarah, tak ada kuasa yang berjaya ambil Palestin tanpa ambil bumi Syria dulu. Hatta sejarah Islam sendiri, kita berjaya ambil Palestin dua zaman. Zaman Sayyidina Umar dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kedua-dua tokoh ini sebelum mereka membuka Palestin, mereka terlebih dahulu membebaskan bumi Syria. So bumi Syria bumi yang sangat penting, kerana ia adalah pintu masuk kepada pembebasan Palestin itu sendiri. Sebab tu
perkara ini difahami oleh popok kufar. Mereka tahu Palestin ni takkan dapat dibebaskan selagi mana bumi Syria tidak dibebaskan. Sebab tu media-media mereka sendiri tuan-tuan tak kisah. Isu Palestin ni 2-3 orang kena bunuh, kena bom ke Palestin, dia akan siarkan. Hatta kalau orang nak angkat bendera Hamas ke, nak takbir ke, dia tak kisah. Tapi isu Syria dia tutup. Kenapa? Sebab dia nak supaya orang Islam tak faham isu Syria. So apabila Syria tidak dibebaskan, adalah sesuatu yang seolah-olah mustahil mengikut rantaian sejarah Palestin untuk nak dibebaskan. Sebab tu kalau kita tengok orang kita duk Palestin, Syria dia biar je. Sedangkan ini adalah pintu masuk. Bahkan puak-puak kufar takkan biarkan Bashar Assad jatuh. Kerana kalau Bashar Assad jatuh tuan-tuan, kalaulah mujahidin mengambil tampuk kuasa, the next step is pembebasan Palestin itu sendiri. Jadi isu Syria kita nak bawa, isu Syria ni isu yang penting. Kerana tanpa pembebasan Syria, secara sejarahnya Palestin tidak akan dapat dibebaskan. Tidak akan dapat dibebaskan. Jadi Nabi sebut, bila berlaku perang akhir zaman, benteng umat Islam akan berada di Ghutah. Dan Nabi sebut Ghutah ni terletak di dekat dengan sebuah bandar namanya Dimashq ataupun Damsyik. Jadi Nabi sebut benteng umat Islam berada di Ghutah. Ghutah ni itulah tempat terbaik bagi umat Islam pada ketika itu. Ghutah berada di mana? Di Syria, dekat dengan Damsyik, sebelah Damsyik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahkan kalau tengok Nabi Isa sendiri pun dalam hadis salat subuh di Manaratul Bayda, salah sebuah masjid menara putih di Damsyik. Masa tu Nabi Isa turun, Imam Mahdi nak jadi imam kan. Sebelum memburu Dajjal, bertemunya adalah di Syria terlebih dahulu. So Syria ni bumi penting. Bahkan bila berlaku perang akhir zaman, di sini adalah benteng terbaik umat Islam. Sebab itu puak-puak kufar mereka datang bersatu dalam isu Syria ni. Orang Islam je yang tak kisah. Kalau secara general ni, tuan-tuan, bolehlah saya bagikan isu Syria ni tuan-tuan yang duk berperang ni kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ialah rejim Syiah Bashar Assad sendiri. Kalau dia saja perang membunuh umat Islam Sunni yang ada di Syria tu dengan angka 74%, dia takkan menang. Kerana di peringkat awal dulu, ramai dalam tentera yang Sunni dah keluar dah. Tentera Syria yang Sunni ramai dah keluar dah. Terutama ada seruan semasa Dr. Morsi dulu, ada satu perhimpunan para ulama, dan para ulama ni menyebut tentang kewajipan berjihad di Syria. Jadi tuan-tuan, masa tu tentera Sunni dah keluar, termasuk seruan Dr. Yusuf Al-Qaradawi masa tu. Jadi siapakah yang membantu rejim Syiah Bashar Assad ni? Yang paling kuat membantu adalah pertama sekali Iran. Iran terlibat daripada awal lagi. Yang heran orang duk puji, ada tokoh duk puji Iran penyelamat ummah, Iran bagus. Iran dia declare untuk hantar tentera dan dia telah membuktikannya. Puluhan ribu tentera Iran telah dihantar untuk membantu rejim Syiah Bashar Assad. Kemudian Iraq. Kenapa Iraq? Sebab Iraq sekarang adalah negara Syiah. Dulunya negara Sunni. Apabila Amerika dan sekutu-sekutunya mereka menjajah Iraq, mereka serahkan kuasa pemerintahan pada Syiah. Secara tidak langsung, dengan kewujudan sebuah negara Syiah di Iraq, ia telah memperkuatkan Iran itu sendiri. Teori-teori yang kata sebenarnya Amerika takut pada Iran itu teori yang tak boleh diterima oleh akal. Kalau Amerika takut pada Iran, mustahil dia memberikan pemerintahan pada pokok Syiah. Mustahil.
Saudara-saudara kita tuan-tuan di Iraq sangat dahsyat apa yang dilakukan oleh puak Syiah ni. Saya nak tunjuk video pun tak ada suara, macam tak berapa nak best. Tapi tak apalah, tuan-tuan tengoklah. Sebab ada terjemahan. Ini dalam siaran langsung ada saudara Muslim daripada Iraq, dia telefon dan dicerita tentang keadaan umat Islam di Iraq. Yang belakang nampak? Saya baca dia kata orang-orang ahli sunnah dibunuh, kehormatan ke atas Muhammad SAW, agama Nabi, janggut dibakar, mereka yang lebih tua dipukul dan senjata pemburu pada belakang mereka. Saya juga diseksa kerana mereka mahu saya menyumpah dan memaki Abu Bakar dengan wajah yang mana akan sehidup di dunia ini. Mereka meletakkan kotoran pada janggut saya. Wahai ahli sunnah, selamatkan saudaramu daripada Rafidah, orang yang perlukan bantuan daripada umat Islam. Wanita kami diculik, dan kehormatan juga kemuliaan ahli sunnah. Mereka memberhentikan kami di jalanan dan membakar kami hidup-hidup, kerana ada di antara kami orang yang bernama Abu Bakar, Umar ataupun Uthman, dan mereka yang bernama para sahabat Nabi. Mereka yang Syiah menyuruh kepada kami supaya melaknat Aisyah. Ketika kami enggan, mereka memotong jari-jari kami. Wahai Syekh, saya telah menyampaikan amanah yang telah sepatutnya kami sampaikan. Dia kata, demi Allah, dia melihat seorang gadis yang dirogol. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah. Lalu wanita itu menjerit. Dia kata, siapa yang akan menceritakan kisah penderaan saya? Wanita dirogol tu. Kemudian pemuda Syiah tu tetap merogol dan melakukan kezaliman pada wanita tersebut. Dicerita tentang kejahatan-kejahatan Syiah, termasuk ni anak lelaki dia nama Umar dan anak perempuan dia nama Aisyah. Syiah Rafidah ni telah membakar anak dia umur 3 tahun dalam oven. Kemudian letakkan mayat ni hangus tu di depan ayah dia, depan pakcik ni. Itu apa yang puak-puak Syiah di Iraq lakukan kepada Sunni. Sangat dahsyatlah tuan-tuan. Jadi sekarang ni Iraq tu adalah negara Syiah. Mereka turut terlibat di dalam membantu rejim Syiah Bashar Assad. Begitu juga Syiah-Syiah daripada seluruh dunia, termasuk daripada Afghanistan, daripada Pakistan, daripada Yaman, datang untuk membantu rejim Syiah Bashar Assad. Termasuk juga Hizbullah, yang dulunya tuan-tuan menganggap, kita mungkin pernah menganggap Hizbullah adalah pejuang Islam. Pergi dengar ceramah agama, beli stiker hijau kuning kan, tampai kat kereta Hizbullah. Kebetulan ada pimpinan-pimpinan politik duk bagi ceramah, bagi kita cering bulu roma, ni Hizbullah, Israel takutlah apa semua tuan-tuan. Kebetulan saya dalam tentera dulu, misi PBB yang pergi ke Lubnan, so banyak maklumat-maklumat yang kita dapatlah tentang puak-puak Syiah di sana. Tentang puak-puak Syiah di sana. Baik. Jadi itu di antaranya. Kemudian antara yang paling kuat membantu dalam kelompok pertama ni adalah Rusia. Jadi sebab tu tuan-tuan, Mujahidin ni kalaulah lawan di daratan, insya-Allah mereka boleh menang. Tapi rejim Syiah Bashar Assad menggunakan kekuatan udara Rusia, tuan-tuan bayangkan, untuk mengebom kawasan-kawasan awam di Syria. So yang ni adalah kelompok pertama. Kelompok yang kedua adalah ISIS ataupun Daesh, ataupun tuan-tuan sebut IS dulu.
Kelompok ni, saya bersetuju dengan kata Syekh Mu'adh, ada seorang syekh di Syria. Dia sebut puak-puak Daesh ni ataupun ISIS terbagi pada 3. Satu, kelompok Khawarij. Khawarij ni maksudnya hak geng-geng suka mengkafirkan orang. Kan? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok sebahagian puak-puak ISIS ataupun Daesh ni disebut kerajaan kafir Turki. Hatta Malaysia pun kerajaan kafir juga. Dia main macam tu ya, mudah mulut dia kafir. Yang kedua, ejen-ejen luar. Termasuk ejen Syria sini, mukhabarat, SB Syria, perisik Syria, perisik Iran, perisik Iraq, ada juga Amerika, Yahudi, perisik-perisik luar. Yang ketiganya adalah golongan nak berjihad, tapi salah masuk channel. So saya andaikan orang Malaysia yang join Daesh tu, mereka adalah kelompok ketiga. Asalnya P tu nak berjihad, kan? Tapi salah masuk channel. So bila salah masuk channel, proses doktrinisasi berlaku. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, kita duk bertelagah daripada awal dulu, hak orang Malaysia pergi sana join Daesh tu, kita duk nasihat dah. Tapi mereka tu kerajaan kafir lah semua. Kita tak boleh buat apa. Proses doktrinisasi telah berlaku. Baik. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Kurdish. Ramai orang dia kata apalah duk lawan dengan Kurdish. Kurdish ni kan keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini semua agenda Amerika. Sikit-sikit agenda Amerika, sikit agenda Amerika. Kita akui bahawa memang ramai ada kelompok-kelompok yang memimpin Amerika itu sendiri bermasalah. Ya, mereka memusuhi Islam. Ya, kita akui. Tapi untuk nak meletakkan semuanya Amerika, tak kena. Kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Rusia, Perancis, Britain, daripada dulu sampailah sekarang mereka memusuhi umat Islam. Mereka terlibat di dalam pembunuhan secara langsung dan tidak langsung terhadap umat Islam. So bukan Amerika je lah. Bukan Amerika aja. Baik. Kurdish secara generalnya, secara umumnya saya bagikan pada 2. Satu, kelompok yang Islamik, dan kelompok Islamik ni ramai yang dah join Mujahidin. Yang kedua, kelompok komunis. Komunis ni kalau tuan-tuan tengok geng-geng yang YPG, PKK ataupun nama sekarang ni disebut sebagai SDF. Kan? Jadi tuan-tuan, puak ni ideologi mereka komunis, Kurdish ni. Tuan-tuan tengok mereka punya pengganas ni dengan tentera, pengganas perempuan mereka tak salat, tak ada apa, walaupun orang kenal mereka ni kononnya Islam. Tapi mereka komunis, mereka seolah-olah tak ada agama. Siapa yang bantu Kurdish ni? Amerika. Amerika berikan latihan ketenteraan, Amerika beri senjata kepada mereka. Tuan-tuan, Amerika yang kononnya memusuhi komunis, tapi dalam isu Syria dia bantu komunis. Siapakah target kelompok-kelompok ini yang akhirnya senjata mereka dihalalkan kepada para mujahidin? So tuan-tuan, mujahidin terpaksa berhadapan bukan saja dengan rejim Syiah Bashar Assad, tetapi terpaksa berhadapan dengan kuasa-kuasa besar termasuk Rusia, Amerika. Amerika ni secara tak langsung, tapi Rusia secara langsung. Begitu juga di tempat Kurdish komunis ni, bila Turki dapat masuk di Afrin dulu, mereka jumpa terowong dan teknologi-teknologi Perancis yang ada di situ. Maksudnya Perancis juga turut membantu. Jadi mujahidin umat Islam Sunni yang terpaksa bernaung di bawah mujahidin ni, mereka terpaksa berhadapan dengan kuasa-kuasa besar dunia. Orang Islam buat tak peduli, sedangkan di Syria puak-puak kufar sedang hurung umat Islam di sana untuk bunuh mereka. Tuan-tuan, walaupun dilihat Rusia dengan Amerika pernah ada perang perang dingin, tapi untuk membunuh umat Islam mereka sebenarnya bersatu. Mereka sebenarnya bersatu.
Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan bayangkan betapa tersepitnya Sunni di Syria. Bila sebut tentang jihad ni, bila sebut tentang jihad, kita terperangkap di dalam agenda musuh untuk merosakkan nama jihad tersebut. Pertama sekali kita sebut bahawa kita akui bahawa ada kelompok yang menyalahgunakan perkataan jihad. Ya. Ada umat Islam yang menyalahgunakan? Ya. Tetapi untuk menuduh semua kelompok yang berjihad itu salah, yang tu tak kena. Hal tu tak kena. Cuba tuan-tuan tengok umat Islam, bagaimana mereka ingin mematikan, musuh-musuh Islam ingin mematikan kalimah jihad itu di dalam dada umat Islam. Jihad dulu mulia dan dilihat mulia. Jihad sekarang memang mulia tapi sudah tidak dilihat mulia lagi. Jihad seolah-olah satu yang jahat. Jihad sinonim dengan pengganas. Tuan-tuan, sekarang ni kalau jihad tu satu kesalahan. Jemput ustaz mari ceramah tentang jihad, cukup cerita jihad zaman Rasul je. Cerita perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, cerita yang tu lah. Habis sangat pun bawa jihad tu sampai Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai situ je. Mau cerita jihad di Iraq sekarang, jihad di Afghanistan sekarang, jihad di Syria sekarang, ustaz ni sokong pengganas. Seolah-olah jihad itu telah pun dimatikan. Seolah-olah jihad sudah tidak wujud lagi. Dan ini dikendaki oleh pokok kufar. Cuba tuan-tuan lihat apa yang berlaku pada umat Islam. Sejak daripada USSR, Soviet Union dulu, apabila mereka meratah umat Islam di Afghanistan, bila umat Islam di Afghanistan bangkit lawan, mereka digelar sebagai pengganas. Apabila Amerika dan sekutunya pula serang Afghanistan, apabila umat Islam di Afghanistan bangkit melawan lagi, mereka digelar sebagai pengganas. Apabila Amerika dan sekutunya membunuh umat Islam di Iraq, daripada perang Teluk Awai sampai sekarang ni tuan-tuan, perang Teluk yang pertama sampai sekarang, saya baca laporan, lebih kurang 2 juta terbunuh secara langsung ataupun tidak langsung. Yang tidak langsung ni maksudnya kesan perang tu, yang mati kesan perang dah lebih kurang 2 juta. Apabila umat Islam di Iraq bangkit lawan, mereka juga digelar sebagai pengganas. Apabila Rusia menyerang umat Islam di Chechnya, bumi umat Islam Chechnya, apabila umat Islam di Chechnya bangkit melawan, mereka juga digelar sebagai pengganas. Apabila tentera India masuk membunuh umat Islam di Kashmir, umat Islam di Kashmir bangkit melawan, mereka juga digelar sebagai pengganas. Percayalah satu hari nanti, jika umat Islam di Rohingya bangkit lawan, mereka juga akan digelar sebagai pengganas. Seolah-olah pokok kufar mahukan, kamu bunuhlah umat Islam sesuka hati, kamu bom negara mereka, rogollah wanita mereka, apabila mereka bangkit lawan, kamu label mereka sebagai pengganas. Dan terminologi pengganas ini telah diterima oleh dunia dan lebih malang lagi apabila umat Islam menerimanya. Saya ulang saya lagi, kita akui bahawa ada golongan yang menyalahgunakan jihad, ya. Tetapi untuk bertindak lamsam, untuk menyalahkan semua kumpulan mujahidin yang ada di dunia, salah. Itu tak kena. Tuan-tuan, satu hari nantilah, wal'ayyadzubillah, kalau ditakdirkan kita kena, kita bangkit lawan, kita juga akan dilabelkan dengan label yang sama. Umat Islam telah menganggap bahawa perang salib itu telah berakhir sejak Salahuddin Al-Ayyubi telah menang dalam perang lawan dengan tentera salib. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca rentetan sejarah moden ni, last kali yang dilaungkan tentang perang salib ini adalah George W. Bush Senior, yang bapa pada Bush yang junior tu. Semasa dia nak serang Afghanistan atau Iraq, tuan-tuan, ada video dia sebut this is a crusade war. Dia kata ini adalah perang salib.
Hak orang Islam duk sangka perang salib dah tamat lama dah, bagi mereka perang salib masih wujud. Sebab itu di dalam menghancurkan umat Islam, mereka bersatu. Mereka bersatu. Sayangnya umat Islam yang tak bersatu. Kita berpecah belah, habis semua. Habis pecah belah. Kerana parti pun maki orang. Kenduri tak mau pergi. Macam mana umat Islam nak kuat? Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Erdogan, bukanlah kita nak mensucikan Erdogan, tak. Erdogan dia mungkin ada silap silap selaku manusia. Tetapi hak kita lihat pemimpin yang ada kekuatan untuk membangkitkan ummah sekarang ni, kita duk nampak dia, dan dia telah pun membuktikannya. Untuk kita nak sekadar ambil gambar perjanjian Turki dengan Rusia apa semua, tengok ambil Erdogan salam dengan Putin, kita boleh, oh Turki telah mengkhianati umat Islam. Tak semudah itulah. Itu politik antarabangsa. Puak-puak ni kalau dia ada zaman Nabi, kalau ada kamera dah masa tu, masa Nabi buat perjanjian dengan Yahudi, rasanya dia ambil gambar, dia kata Nabi berkhianat pada umat Islam. Dengan semudah itu justifikasi. Tuan-tuan, Turki dibawa untuk diperangkap. Turki ni ranking tentera di dunia nombor 9. Dan yang memimpinnya seorang yang ada kecenderungan kepada Islam. Tuan-tuan kena akui bahawa Presiden Erdogan ni dia tak boleh sebut nak laksana Islam, tak boleh di Turki. Kerana perlembagaan Turki itu sekular telah diperlembagaankan. So jika dia sebut dia nak laksana Islam di Turki, dia boleh dijatuhkan kerana menyalahi perlembagaan. Dan telah terbukti Adnan Menderes yang menjadi Perdana Menteri Turki pada 1950 hingga 1960, dia sebut dia nak laksana Islam, dia digulingkan oleh tentera dan dijatuhkan hukuman gantung. Nikmetin Arbakan, ingat tuan-tuan, lebih kurang setahun dia perintah. Bila dia perintah tu, dia mari Malaysia, dia mari Indonesia, dia nak kuatkan umat Islam pada ketika tu. Dia sebut dia nak kembalikan Islam, akhirnya dia digulingkan oleh tentera. Kerana dia menyalahi perlembagaan. So rakyat Turki tak boleh buat apa? Sebab dia menyalahi perlembagaan. Perlembagaan telah menyebut tentang sekular. Sebab tu Erdogan bijak, dia tak sebut dia nak laksana Islam. Tapi Islam sedang kembali di Turki. Cuma baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok, sebab ada orang duk menentang Erdogan, kita tak ada tokoh lain yang kita rasa untuk nak diketengahkan. Sebab kita dah nampak sekarang Erdogan. Jutaan pelarian Syria yang ada di Turki, hak dia duk jaga ni. Dan puak-puak sekular yang bertentangan dengan Erdogan ni minta supaya saudara kita di hak Syria yang ada di Turki dihalau balik. Baru-baru ni, bila parti yang lawan dengan Erdogan tu menang di Istanbul sebagai Datuk Bandar, AK Parti kalah. Mereka menang, mereka sambut tu tuan-tuan di Istanbul dengan kocakan air arak. Kita boleh bayangkan. Bayangkan kalau Erdogan kalah di seluruh Turki, tuan-tuan bayangkan, seluruh Turki akan dibasahi dengan bumi arak dengan sambutan puak sekular ni. Jadi, sebab tu, kalau tuan-tuan tengok Erdogan ni, 15 Julai 2016, cubaan kudeta dulu, ingat kan? Cuba dijatuhkan, itu cubaan kali ketiga, bukan kali pertama. So Erdogan akan cuba dijatuhkan kerana dia berpotensi. Kalau tuan-tuan tengok kajian-kajian bahawa dia ni ada potensi untuk mengembalikan daulah Islam. Mengembalikan daulah Islam. Sebab daulah Islam yang terakhir adalah Daulah Uthmaniyah yang dijatuhkan secara rasmi pada 3 Mac 1924. Selepas itu kita sudah tidak ada kepimpinan yang disebut sebagai khilafah ataupun seorang khalifah yang memerintah kita. Musuh-musuh Islam tahu bahawa umat Islam kuat dengan kekuatan ini.
Sebab tu Kesultanan Melayu Melaka dulu, tuan-tuan, dia punya meriam teknologi itu ada kaitan dengan Uthmaniyah. Kesultanan Melayu Melaka ada hubungan dengan Uthmaniyah. Aceh yang nak diserang, Uthmaniyah juga menghantar bantuan. Hatta semasa yang peristiwa Dahagi, tuan-tuan ingat tentera-tentera yang India Muslim yang ingkar dengan perintah British untuk lawan Uthmaniyah, akhirnya mereka ditembak mati. Pada ketika itu juga di tanah Melayu pernah menghimpun duit untuk dihantar ke Uthmaniyah, membantu Kesultanan Uthmaniyah pada ketika itu. Kita ada hubungan. Jadi musuh-musuh Islam ni mereka tahu kekuatan umat Islam adalah pada kesatuannya. Lalu mereka memecah belahkan kesatuan kita. Sebab tu bila Erdogan ni, dia ada potensi untuk nak mengembalikan daulah Islam, mereka cuba jatuhkan. Tuan-tuan tengok mana-mana pemimpin umat Islam yang ada kekuatan untuk mengembalikan kekuatan umat Islam ni, dia akan dijatuhkan. Termasuk tuan-tuan tengok Ziaul Haq, Pakistan. Dia cuba membantu mujahidin di Afghanistan dulu. Akhirnya dia mati dibunuh. Malik Faisal, Raja Saudi, masa tu dia kuat membantu umat Islam Palestin. Suaranya sangat lantang. Dia menyeru untuk berjihad di Palestin. Dan dia menyebut nyawanya sebagai galang ganti kepada umat Islam Palestin. Dan dia telah melakukan embargo minyak terhadap Amerika. Akhirnya dia mati dibunuh. Itu juga yang berlaku pada Dr. Morsi dalam sejarah moden. Dr. Morsi ni tuan-tuan, yang menjatuhkan dia bukan dalaman Mesir je, tetapi kekuatan itu juga datang pada luar. Mana-mana pemimpin yang mampu menguatkan umat Islam, mengembalikan kekuatan umat Islam, mereka akan cuba dijatuhkan. Ada tangan-tangan raib akan cuba menjatuhkan. Setakat pemimpin takat nak yahanana, kau buatlah tiap-tiap hari yahanana, dia orang takkan kisah. Tapi mana-mana pemimpin yang mampu untuk menguatkan kekuatan umat Islam, yang ni mereka akan jatuhkan. Jadi tuan-tuan puan-puan semua sekalian, mujahidin terpaksa berhadapan dengan kelompok-kelompok besar kuasa-kuasa dunia ni. Bila kita sebut yang Ghutah, kita sebut Ghutah, saya nak tunjuk video Ghutah Syarqiyah. Video ni tuan-tuan, bagaimana tentera rejim Syiah Bashar Assad dibantu oleh Iran, mereka mengebom kawasan orang awam. Dan inilah yang berlaku di Ghutah Syarqiyah. Tuan-tuan boleh tengok, tak berlaku di Palestin je ni. Seluruhnya dihancurkan. Ini semua kawasan orang awam. Semua kawasan orang awam, tuan-tuan. Tuan tengok, seluruh bandar tu dihancurkan. Tuan-tuan, tentera rejim mereka serang kawasan orang awam. Dia serang kawasan orang awam. Ini yang misi bantuan di Syria tahun ni. Yang ni saya guna handphone saya sendiri. Asalnya bila kami masuk ke Idlib tu, saya minta beberapa perkara lah, terutamanya dua perkara yang besar. Kita nak pergi kawasan-kawasan yang berbahaya ni, yang kena bom, yang kena serang. Kemudian yang keduanya, kita nak jumpa antara pimpinan mujahidin. Kita nak tanya beberapa perkara. NGO yang bawa kami ni, sebab NGO Syria, dia kata dia tak benarkan lah. Sebab dia takut nanti bila berlaku apa-apa,
Sebab kita duk bagi bantuan, jadi mereka rasa kita ni tetamu, so tak mau bahayakan kita. Tapi kita kata macam ni, kita ni menjadi mata dan telinga kepada rakyat Malaysia. Ada sebahagian rakyat Malaysia yang terpengaruh, kata Iran okey, Bashar Assad bagus, tak serang orang awam, tak guna gas kimia. So kita kata kita nak jadi mata dan telinga orang Malaysia. Tolong bawa, kita akan buktikan bahawa apa yang berlaku di sana adalah satu kekejaman yang dilakukan oleh puak-puak Syiah ni. Dia terlalu macam tu, okey. Cuma yang jumpa pimpinan Mujahidin tu masa tu yang tu tak bersempatan lah. Mula-mula dah ada deal lah, kemudian tak bersempatan sebab keadaan tidak mengizinkan. Masa tu serangan pun boleh tahan tak. So yang ni di kawasan Ariha, tuan-tuan boleh tengok. Ini semua kawasan penempatan awam. Yang ni sekolah anak yatim. Sekolah anak yatim ni pejabat pengetua. Ni tuan-tuan tengok yang antara yang diserang masjid sendiri. Ini saya dalam kereta. Ni juga sekolah anak yatim. Yang budak kecil perempuan ni, ayah dia golongan muhajirin. Di Syria, mereka menamakan kumpulan mujahidin ni, bagikan pada dua, muhajirin dan ansar. Muhajirin ni yang mai pada luar, ansar ni orang Syria. So ayah dia ni orang Turkistan, tapi telah syahid. So dia jadi anak yatim. So mereka tempatkan di sekolah yang sangat dhaif lah. Sekolah di perkhemahan. Dan ni dalam kabin. Kita berusaha untuk mewujudkan sebuah sekolah anak yatim yang perempuan. Yang lelaki dah ada dah di kawasan tu, yang perempuan tak ada lagi. So dalam kabin sangat dhaif. Ni semua penempatan awam, tuan-tuan. Ni saya guna kamera saya sendiri, handphone saya. Semua penempatan awam. Ni pakcik ni malam tu anak dia kena bunuh 2 orang, kena bom, dan anak dia mati 2 orang. Syahid mudah-mudahan. Ni semua kawasan awam. Saya ambil daripada dalam kereta. Daripada Idlib tu saya nak pergi ke Ariha apa semua. So kawasan-kawasan yang saya ambil daripada dalam kereta. Ni kita ziarah orang yang kita nak bagi bantuan lah. Tuan-tuan boleh tengok lah. Yang ni di Ariha juga. Semalam tu Rusia telah bom kawasan penempatan awam. So kita minta, kita nak pergi, nak ambil gambar, nak ambil video apa semua. Ni semua ni perkhemahan yang kita bagi bantuan apa semua. Ni semua bangunan-bangunan orang awam. Ni semua saya dalam kereta masa ni. Bersempatan ambil bangunan-bangunan yang runtuh, semuanya orang ni kawasan awam. Masjid, hospital, rumah. Ni masjid. Ni yang tak sampai 24 jam yang kena bom tu, kita sampai kawasan ni. Tuan-tuan, sebab tu kita sebut puak-puak ni dia serang kawasan awam, bukan tempat mujahidin. Bukan tempat mujahidin. Teknik yang digunakan sama macam puak-puak kufar ataupun khususnya Yahudi guna. Sama juga dulu masa Amerika, dia nak rendahkan moral Saddam Hussein, dia serang orang awam. Kalau tuan-tuan ingat masa tu di Baghdad, Saddam telah tempatkan rakyat, anak-anak wanita di terowong bawah tanah, kan? Ada penempatan bawah tanah. Masa tu US guna teknologi yang termoden, dia guna peluru berpandu, bila hantar sampai ke tanah dia tak meletup lagi. Dia grudi dulu sampai bawah tanah tu baru dia meletup. Masa tu tuan-tuan boleh tengok Saddam moral memang down. Rakyat dia ramai mati. So teknik ini digunakan untuk nak merendahkan moral mujahidin tu sendiri. Sebab orang awam ni bukan orang lain dengan mujahidin, saudara mara dia juga, bahkan anak pinak dia juga. Jadi mereka serang orang awam. Serang orang awam. Sangat dahsyat tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan betapa deritanya umat Islam di sana. Dah 8 tahun nak masuk 9 tahun.
masuk 9 tahun. Dan yang berbaki hanyalah negeri Idlib. Itu pun setiap hari dibom. Kita tak tahu sampai bila Idlib ni masih boleh bertahan. Kalau Idlib jatuh, ini bermakna rejim Syiah Bashar Assad telah menguasai keseluruhannya. Dan tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana nasib umat Islam Sunni apabila mereka kuasai keseluruhannya. Contohnya di Hamah, di Homs adalah kawasan-kawasan kecil yang masih dikuasai oleh Mujahidin. Orang awam yang dibom di sana, tempat mereka nak lari adalah di Idlib. Sebab yang tu kawasan Mujahidin. Situ saja negeri yang mereka boleh lari. Sebab tu saya tak okey, sekejap Saya ada gambar yang duduk di bawah khemah tu. Ni. Duduk di bawah pokok zaitun. Ini handphone saya sendiri, tuan-tuan. Sebahagian yang kena bom, depa tak ada bawa apa-apa. Ada yang rumah depa kena bom tu hancur semua. So depa terpaksa berhijrah ke Idlib. Hak kita jumpa, tuan-tuan, banyak juga yang duduk bawah pokok zaitun. Keluarga-keluarga yang duduk bawah pokok zaitun, tuan tengok. Yang ni tak ada, khemah pun tak ada. Yang ni khemah pun tak ada, tuan-tuan boleh bayangkan. Hak ni kehidupan depa, ada tikar duduk bawah tu. Dan depa masa ni yang saya dapat maklumat dah sebulan dah. Masa kita pi tu dah musim panas. Tuan-tuan bayangkan sekarang ni dah nak masuk musim salji ni. Khemah tak ada. Macam mana depa nak hidup dengan budak-budak kecil ni? Sebab tu setiap tahun ramai yang meninggal dunia kerana musim salji. Terutamanya kanak-kanak. Ni semua saya guna handphone saya sendiri, tuan-tuan. Ni sekolah anak yatim lelaki tu. Cuma saya nak tunjuk video-video rasa macam tak feel sebab tak ada suara. Sebab tu saya banyak duk bercakap hari ni. Kalau ni pun kita tunjuk gambar gambar ni tak ada suara, kan. Baik. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan supaya hari ini menjadi satu cetusan kepada kita semua untuk peduli dengan isu Syria ni. Kerana tanpa pembebasan Syria ini, sesuatu yang secara sejarahnya mustahil untuk bebaskan Palestin itu sendiri. 2-3 orang umat Islam Palestin kena bunuh, NGO lancarkan kutipan derma berjuta boleh dapat. Ratusan ribu umat Islam dibunuh di Syria, tuan-tuan. Kita duk kempen untuk minta bantuan, nak dapat bantuan susah. Antara sebabnya ialah satu, apabila ada istilah perang saudara. Masih ada lagi video tentang rejim Syiah Bashar Assad, tuan-tuan. Mereka memaksa untuk umat Islam Sunni kata Bashar adalah Tuhan. Banyak video saya ada. Siaran langsung juga tuan-tuan boleh tengok akidah-akidah menyeleweng pokok rejim Syiah ni, terutamanya pimpinan-pimpinan yang sama dengan Bashar Assad. Dalam siaran langsung TV depa. Tapi nak tunjuk suara tak ada, tak best. Cuma saya sebut macam tu je. Jadi tuan-tuan dan puan mak sekalian, bila ada rasa di sana adalah perang saudara, orang tak mau bantu. Sebab dia rasa perang saudara. Sedangkan di sana pertembungan antara umat Islam dan pokok kufar. Pokok kufar. Jadi kita sangat mengharapkan bantuan. Saya pengurusi NGO Green Project Malaysia. Tuan-tuan boleh tengok di Facebook page Green Project Malaysia, Sengkang Official. So kita mengharapkan bantuan. NGO ni tak ada gaji, tuan-tuan jangan takut. Kan? Jangan takut tak ada gaji. Tuan-tuan sumbangkan RM1, 1 sen pun kita tak ambil. So macam mana NGO ni bergerak? NGO ni bergerak, kita ada dana yang lain, tabung lain, yang tu tabung pengurusan. Yang tu juga kita minta bantuan orang ramai. Sebab tanpa tabung pengurusan, NGO tak boleh jalan. Tak boleh berjalan. Kita nak pergi sana, nak hantar bantuan, kita perlu beli tiket. Semua pengurusan tu, tuan-tuan, kita perlu dana pengurusan. Jadi kita sangat mengharapkan bantuan. Pamphlet, nanti kalau boleh saya tinggalkan pamphlet di sini. Ada nombor akaun di situ. Kan?
So tuan-tuan boleh terus menyumbang. Terus menyumbang. Kita sangat mengharapkan bantuan. So yang untuk musim sejuk ni, kita dah habis dah, kita dah hantar dah bantuan kepada NGO sana dan mereka akan uruskan. Dan kita akan on balik untuk sekolah anak yatim yang perempuan tu. Sebelum ni kita on dah, kita stop kejap sebab kita nak fokus yang musim sejuk. So sekarang ni kita buka balik untuk bantuan sekolah anak yatim tu. Kita berusaha untuk mendirikannya sebab kita tengok sangat dhaif lah. Sangat dhaif. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan hari ini menjadi satu cetusan lah. Lepas ni kita peduli. Jangan duduk Palestin je. Saya bukan kata Syria saja, juga saudara kita di Kashmir, Afrika Tengah, Uyghur di China, Rohingya dan umat Islam di seluruh dunia. Sebab tu Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang itu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Saudaranya ni jangan kecilkan skop dalam Malaysia aja. Kita kalau orang Malaysia, orang Islam Malaysia mati, oh sedih. Kalau umat Islam di Syria dah ratusan ribu mati, tuan-tuan, macam tak peduli pun ada. Ramai orang mampu mengalirkan air mata apabila menyaksikan ataupun menonton filem Hindustan, filem Korea. Bila buka berita dunia, saudara dia dibunuh, tak ada rasa apa-apa. Pelik tau. Jangan kata nak menangis, rasa pun tak ada. Ya, oh mati, oh mati. Macam tu lah. Ada masalah iman lah. Jadi tuan-tuan, kita nak mengajak supaya tuan-tuan ambil peduli dan membantu, setidak-tidaknya pun berdoa, setidak-tidaknya. Tapi takkanlah tak ada kan, Allah bagi anugerah sikit-sikit tu, sumbang lah kan. Tuan-tuan boleh melalui saya hari ini, dan tuan-tuan juga boleh melalui akaun yang tertera di Facebook lah. Kita ada dana perusahaan dan ada dana bantuan kemanusiaan. Jadi saya kira setakat tu saja. Sebab saya nak tunjuk video pun macam tak syok, tak ada suara kan. Tuan-tuan duduk tengok kaku ya. Jadi insya-Allah kalau ada masa yang lain, ada diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan datang lagi. Jika tak kena gam lah, datang lagi dan kita akan tunjuk video-video yang saya telah maksudkan. Sekadar itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.